Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tabi bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manjatkan syukur kepada Allah Taala dengan limpah izinnya pada hari ini kita dah masuk 3 Muharram 1445 Hijriah. Bersama hari ini 20 Julai 2023. InsyaAllah perkongsian kita dalam kitab Asas Akidah Ilmu Tauhid. Kita menyambung yang telah lalu berhubung tentang iaitu berhubung tentang nama Nabi-Nabi Nabi yang telah lalu. Sebab bulan 6 kita tak datang. Bulan 6 kita menyambung yang telah lalu tentang nama-nama Nabi yang mendapat anugerah Ulul Azmi yang telah lalu. Iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Nama-nama yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Gelaran Ulul Azmi ialah Nabi yang paling sabar. Sabar Sebab Allah nyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Penjelasan Allah, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Hendaklah kamu bersabar sebagaimana sabarnya kumpulan ulul azmi dari rasul-rasul. Jadi kalau jadi pemimpin kena sabar. Ketika di pertikaian banyak sabar. Awak nak jadi pemimpin kena sabar. Atasi. Sebab rasul ini pemimpin yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Allah yang pilih. Ada pun terdapat perselisihan ulama tentang Rasul Ulul Azmi. Setengah ulama mengatakan seluruh Rasul itu dinamakan Ulul Azmi, seluruh Rasul. Ada setengah hukama mengatakan semua Rasul. Sebab Rasul semua diuji. Tapi di mana terperincinya Allah memilih 6 orang, 5 orang yang paling sabar. Terperinci Allah, yaitu yang masyhur mengatakan 5 orang sahaja, kerana mereka itu lebih banyak menanggung tentangan kaumnya, lebih banyak menanggung penderitaan hingga tercapai matlamat perjuangan mereka. Kita ambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita di Uhud. Ini bulan Muharram, bulan Hijriah. Baginda diukur dengan pembunuhan, tetapi tetap apabila didatangi orang-orang kafir musyrikin, "Wahai Muhammad, kami semua bagi tawaran untuk kamu." Oh, kita pemimpin bagi tawaran. Apa kau nak? Kata ketua gubernur Abu Lahab, Abu Sufyan, apa kamu nak isteri cantik? Kami carikan. Nak kaya? Kami bagi. Apa pangkat kamu nak? Kalau kita, wallahu alam. Baginda didatangkan oleh malaikat Jibril dengan ayat yang dibaca oleh imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katalah kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali kami mengikut cara kamu. Tidak sekali-kali kami ikut pandangan kamu. La ta'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak layak mengikut cara kami. Jelas.
Kamu pun tak layak mengikut cara kami sebab kamu sombong, ego. Telah kami dakwah kamu berbanyak alasan. Ya. Wala ana abidum ma abadtum, dan tidak sekali-kali aku akan mengikut cara penyembahan kamu. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kami tidak mahu kamu mengikut cara kami kerana sombongan kamu, ego kamu. Lakum dinukum waliyadin, kau dengan cara kau yang kau ikut, kami tetap dengan cara kami, iaitu ajaran yang kami bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Murka ketua gubernur Quraisy Abu Lahab, Abu Sufyan, malam itu bermausuarat, apa kita nak buat kepada Muhammad? Degil dia kata. Apa kita nak buat? Maka menyelaplah syaitan menyerupai kaum kafir Quraisy. Syaitan. Apa dia bagi pandangan? Kamu siapa? Aku daripada kalangan kamu juga, kata syaitan. Aku nak bagi pandangan. Apa dia? Kamu kan ramai pemuda-pemuda yang boleh berkumpul malam ini, kumpul kepung rumah Muhammad, tangkap dia, bunuh dia. Itu pandangan iblis, syaitan yang menyelap seperti menyerupakan orang kafir Quraisy. Sezalim-zalim orang tak seperti syaitan. Syaitan ini zalim. Dia menyerupa sebagai manusia, memberi pandangan. Tangkap ramai pemuda-pemuda kamu orang Quraisy, kepung rumah Muhammad, tangkap dia, bunuh. Selesai cerita. Ini pandangan. Jahat tak? Syaitan tu jahat tak? Terang. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini tidak akan melepaskan keturunan Bani Adam. Ya tak? Dia akan cari aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh ketat. Tapi kita banyak terpengaruh dengan syaitan. Apa gembira, apa yang menyeronokkan, sehingga lupa dengan tanggungjawab sebagai orang beragama Islam. Itu hasutan syaitan semua, tanpa kita sedar. Kerana syaitan membawa kepada nafsu amarah kita, nafsu keseronokan. Ini syaitan. Jelas. Menunjukkan baginda Nabi Muhammad dikepung pada malam itu oleh orang kafir Quraisy. Maka Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya. Keluarlah baginda pada malam itu dengan perintah Allah Ta'ala. Pergi mana? Pergi ke Quba untuk minta supaya perlindungan di Quba. Rupanya orang Quba sudah dipitnah, sudah dihasut oleh orang-orang kafir Quraisy. Datangnya Muhammad sampai sana, mereka di atas bukit membaling baginda Nabi Muhammad sampai luka tubuh baginda. Umar Ibn Khattab menghunuskan pedang untuk memancung mereka. Lalu baginda mengatakan kesabarannya nampak. Apa dia? Jangan, mereka tak kenal saya, tak kenal, tak cinta. Mereka tak kenal saya. Jangan kita hadap melawan dengan nafsu kita. Ini Muhammad kejujurannya. Balik lagi ke Mekah, disembunyikan oleh sahabat bernama Abdullah. Jelas. Telah menyatakan nama-nama ini ujian salah satu yang menimpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti cerita Nabi Nuh kita cerita akan datang insya-Allah. Nabi Ibrahim sirahnya macam mana? Nabi Musa, Nabi Isa ini akan datang. Ini kisah Nabi Muhammad kerana nama yang paling atas, yang paling sabar. Allah menjelaskan dalam surah Ahzab ayat 7. Wa id aghazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam.
Wa aghazna minhum mitsaqan ghaliza. Apa dia? Dan ingatlah ketika kami mengambil daripada nabi-nabi perjanjian setia mereka, dan daripada engkau wahai Muhammad, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, dan kami telah mengambil daripada mereka itu perjanjian setia teguh, takkan goncang. Baginda Nabi Muhammad diancam macam mana pun, wahai Muhammad, kalau kamu saja bagi tawaran, kamu tak mau terima, kami ugut kamu dengan pembunuhan. Tapi Nabi Muhammad tak gentar, kerana baginda adalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini baru nampak sikit pun dah gentar. Nampak duit, lupa dengan Allah. Ni peluang kita, dia kata. Bila lagi nak dapat? Ni nafsu kita. Inilah yang menyebabkan kita alpa. Kita rugi. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah As-Surah ayat 13. Syara'a lakum minad din wa ma. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Apa dia? Allah telah menetapkan undang-undang agama bagi kamu, dan ia telah diperintahkan kepada Nabi Nuh yang telah kami wahyukan kepadanya, wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang telah kami wahyukan juga kepadanya, wahai Muhammad, dan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu supaya mereka menegakkan agama dan jangan mereka bercerai, berpecah mengikutinya. Orang-orang musyrikin memang berat untuk menerima apa-apa yang engkau serukan kepada mereka, tetapi Allah jua yang memilih siapa-siapa yang ia kehendaki untuk menerima agama, mentauhidkan Allah, memberi hidayah kepada sesiapa yang kembali patuh kepadanya. Ini kena iman, kepercayaan, keyakinan, amal, ibadah itu tertakluk kepada Allah nak kurniakan. Kalau Allah tak kurniakan, melompat daripada rumah ke surau takkan datang taubat lahum. Allah tak bagi kurnia. Duduk jauh dari surau, dia akan datang jalan kaki. Tak cukup jalan kaki, naik motor. Tak boleh naik motor, naik kereta. Itu orang yang diberi iman hidayah. Orang tak beri iman hidayah, duduk melompat aja pintu ke pintu, taubat lahum nak datang. Iman bukan main. Sebab itu Raihan menyanyikan satu lagu, ingat tak Raihan? Iman itulah mutiara iman. Yakin, percaya pada Allah itu sebagai mutiara. Dalam menghakikatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kerana iman dipecah kepada 3 bahagian daripada 6 perkara iman. Apa dia? Iqrar bil lisan. Setiap masa menyebut kalimah tauhid Allah. Setiap masa hatinya tetap yakin kepada Allah. Setiap masa dia melakukan rukun-rukun yang dipardukan oleh Allah. Sebab itu dibagi 3 bahagian. 6 iman tadi, 6 perkara itu dibagi kepada 3 bahagian. Iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa tab'alu bil arkan. Kalau dia ada iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi wa tab'alu bil arkan, belum lagi beriman, tak buat dia. Apa dia?
yaitu melapaskan kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku dan menunaikan ibadah. Ya tak? Yang kedua, tasdik, dalam hati tetap adanya Allah pada jiwa dia, pemikiran dia. Satu masa aku akan mati, aku akan disoal jawab oleh Allah. Itu iman. Apa nak fikir? Aku mati selesai dah. Mana nak selesai? Kita mati tak selesai? Tak selesai. Ini orang fikiran bengang. Oh, susah hidup, bunuh diri, mati, selesai. Tak selesai. Ingat bunuh diri, mati itu selesai? Tak ada. Lagi soal jawab, kenapa kau bunuh diri? Tu. Kita suruh berdoa panjang umur, dia bunuh diri, dia bengang. Tak selesai. Tak selesai. Dengan Allah tak selesai. Tu. Sebab itu kita lakukan 3 perkara. Lepas kita mengakui, dengan tanda kita mengakui ada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita tetap adanya Allah dan Rasul. Kemana pun kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melakukan rukunnya, iaitu solat 5 waktu. Ya, solat 5 waktu, sembayangnya, ya, pengakuan kita ikrar setiap masa, dan mengeluarkan zakat yang dipardukan kepada kita. Sebab itu dalam kitab Matan Arba'in susunan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis yang ke-8, aku, ni kata Rasulullah, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrikin. Ada 3 sebab. Bukan 5, 3 sebab. Rukun Islam ada 5, tapi ada 3 sebab. Kerana mereka tidak mengaku Allah itu yang benar. Dia sembah selain daripada Allah, dia puja selain daripada Allah. Yang kedua, dia tidak menyembah yang benar. Sembah yang, pengertian sembah yang, iaitu sembah Allah yang kuasa, sembah Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, sembah Allah yang mentadbir kita, sembah Allah yang memberi rezeki kita. Kembali semua kepada Allah. Sebab itu sembah yang Allah, yang Allah. Itu pengertian sembahyang. Tapi orang tak faham. Ya, agama lain dia tak faham, dia tak dapat hidayah. Dia bukan sembah, dia puja benda. Bila sembah, tidak ada benda, tak nampak, tapi ada pada mata hati kita. Allah tu ada, nampak dalam mata hati kita. Tuan sembahyang, ada apa depan? Ada imam satu memimpin, yang tengok dinding. Ya. Jadi apa yang ada? Tapi mata hati bulat kepada Allah. Itu namanya bulat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala sehingga kamu datangnya percayaan yang kuat Allah tu ada pada kita. Itu namanya iman. Berarti iman ni mutiara. Mutiara tu mahal. Mutiara tu mahal, bukan murah. Tak percaya tuan pergi Sabah, beli mutiara yang original. Original, bukan yang palsu. Yang original. Satu mutiara yang original harganya tak kurang 3,000. Original. Yang ada tu lah, yang dia punya kulit-kulit aja tu, nampak mutiara. Sebab itu saya pergi, bila pergi, ini berapa harganya? Ini mahal sikit. Yang original berapa harga? Paling kurang 1,000 lebih. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab itulah mutiara yang betul. Dia berlaku kisahnya di daerah Temburong, Brunei Darussalam. Sultan datang melawat Masjid Brunei Darussalam, daerah Temburong. Namanya Kampung Estate. Kampung Estate Temburong. Satu ni butang baju terjatuh hilang. Satu.
Tahu tak? Satu butang baju terjatuh hilang. Bila terdapat satu hamba namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman, Awang Abdul Rahman. Ini kisah betul. Kali disimpan. Kemudian dibagi tahu kepada penghulu. Penghulu bagi tahu kepada sultan. Dijemput yang Abdul Rahman ini untuk mengantar butang baju ni, baju kurung ni, baju Melayu, dibagi anugerah 10,000. Ini betul, bukan saya bohong. Kemudian tahun ketiga dia jadi ketua kampung, dilantik sebagai ketua kampung. Kerana apa? Kerana amanah dia. Dapat butang baju sultan, butang baju sultan Brunei Darussalam. Dijemput ke istana, dibagi 10,000. Saya kata, berapa dapat? Saya dapat pergi Mekah Ustaz, dapat 10,000 dolar. Satu butang. Satu baju Melayu ada 5 butang. 10,000. Maknanya bila satu butang tu dinilai 10,000, wallahu alam lah berapalah harganya satu butang yang sebenarnya. Kita tak tahu, dia pun tak bagi tahu. Tapi dianugerah 10,000. Ini terbukti. Tapi dia memang nama kaya nombor 2 lah dalam dunia. Yang nombor 1 ialah Qatar. Qatar nombor 1 yang tempat sukan Olimpik dunia lah. Dia nombor 1. Nombor 2 Brunei Darussalam. Cuba bayangkan. Ini satu. Ini peristiwa betul. Masa tu saya masih duduk lagi satu daerah tu, daerah Brunei Darussalam. Ya, hebat tak hebat? Satu baju, butang satu butang. Kalau saya dapat alhamdulillah lah. Tidak. Kalau jadi 10,000 kali dengan Malaysia, 10,000 43,000. Senang-senang satu butang aja. Ni menunjukkan ya. Dan lepas tu kerana kejujuran dia lantik sebagai ketua kampung. Di satu istimewa ya yang Allah bagikan kepada dia. Jelas. Begitu juga Allah menguji umatnya, hamba-hambanya, semua kena ujian. Bila kita sabar, Allah akan bagi kita keistimewaan hidayah. Ya, pahala yang besar. Tetapi pahala tu tak nampak, bukan seperti kambing golek. Kalah pahala, menang lagi kambing golek, tak percaya. Tanya Tuan Harun. Satu hari maklumkan ada kambing golek 2 ekor sini. Penuh surau ni insya-Allah. Sebab dia datang kerana kambing golek, bukan kerana pahala. Betul tak? Kerana kambing golek. Kita ni banyak kerana dunia, bukan kerana badan Allah bagi kita lipat ganda pahala. Sehingga Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku min amin thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Terang, gembirakan, kata Allah, gembirakan orang-orang yang beramal soleh. Tengok, beramal soleh, beriman pada Allah, dan dia akan masukkan ke dalam syurga. Nanti bila dia mati, dia akan dipersoaljawab perjalanan kita, terus masuk ke dalam syurga melalui syiratal mustaqim. Tidak ada masalah. Allah janji. Takkan Allah nak bohong kita. Allah janji. Tapi kita lupa. Kita Alfa Romeo. Apa makna Alfa Romeo? Pelupa. Kita lupa. Kita seronok dengan dunia. Hebat. Dunia ni panah, sekejap je. Ya, dulu kita muda, abang handsome dulu masa muda. Sekarang abang dah kurang handsome. Tapi masih handsome lagi lah. Sekarang handsome, dulu tak handsome. Ya, sekarang ni handsome juga, tapi ada masam lah sikit.
Tak? Ni. Sebab itu keistimewaan kita. Amal tu yang penting. Jangan bimbang. Allah bila berjanji memang ada. Bahagian kita. Ini yang diurutkan penjelasan tentang ulul azmi. Ya tak? Penjelasan Rasul-Rasul ulul azmi itu, pertama Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan tabah. Tadi kisah Rasulullah diuji dengan jihadnya Rasulullah. Terpaksa hijrah keluar daripada kota Mekah tempat lahir kerana ugut dengan pembunuhan. Kemudian penjelasan kepada Nabi Nuh, ya, dengan kesabaran, tabah hati, menjalankan tugas, menyampaikan seruan Allah kepada umatnya, hingga memakan masa kira-kira 950 tahun. Baginda tak lama. Baginda hanya 23 tahun berjuang. Tengok, 23 tahun kita ni untung jadi umat baginda. Ya tak? Sebab wafat baginda kita masih lagi beriman kepada Allah. Kita masih mentauhidkan Allah. Hanya malas dengan tak malas saja. Ada malas dengan tak malas, tapi insya-Allah lah. Insya-Allah. Itu untuk umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kata, umatku tidak sampai umur 100 tahun. Umatku umurnya pendek seperti aku. Antara 90 wa 70, 60 ke 70 tahun. Yang 70 tahun ke atas berhati-hati di jalan raya. Kenapa? Sebab sekarang umur-umur yang tua ni sekejap je, tahu-tahu je. Pening kepala jatuh mati. Tak? Betul tak? Yang muda kalau meninggal orang tanya, berapa yang meninggal umurnya? Alah baru 38 tahun. Mudanya meninggal. Cuba tak? Kalau umur 38 tahun, umur 40 tahun meninggal dunia, dia mudanya lah, kesian anak-anaknya. Ada. Tapi kalau umur dah 70 tahun, alah memang dah usia. Kata Nabi pun antara itu je umur kita. Fitrah je begitu. Jadi orang tak ambil berat. Betul tak? Oh, sakit apa? Biasalah. Dalam 60-70 tu biasalah. Tak darah tinggi, kecil manis. Tak kecil manis, kecil legi. Orang jauh kata kecil legi tau, kecil legi. Kecil legi tau, kecil legi. Kecil manis. Nah, kecil manis, kecil masin, macam-macam lah. Ya, pernah dengar kecil masin? Ya tak? Kecil masin ada. Tapi Ustaz, ada seorang lagi 95 tak mati-mati. Berapa? 95. 97. Alhamdulillah. Allah nak tunjuk dia akhir umur dia macam mana. Kita doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Ujung umur kita biarlah buat baik. Ini ujung umur kita duk cerita hal dunia tak habis-habis. Apa ni? Ambillah sajadah, ambil serban. Ya. Ini tidak duk tu. Ya, wallahu alam. Itu terpulang pada dia. Ya. Kita tak masuk mana-mana, terpulang pada dia. Tapi kita untung umat Nabi Muhammad. Taklah teruk sangat menunggu umur mati. Betul. Kita berdoa, kalau bolehlah mati itu janganlah kita sampai anak angkut ke hospital balik rumah, ke hospital balik rumah, anak pun kata, "Ai lambat ya abah mati." Letih. Betul tak? Kerja-kerja hospital, bergaduh adik-beradik. Kau lantar, aku banyak kerja. Kau lantar, aku banyak kerja. Jadi kecewa kita. Betul. Ya, kita minta mudah-mudahan mati dalam bi husnil khatimah. Mudah aja. Tengah tidur meninggal, ya tak? Tengah sembahyang meninggal, baca Quran meninggal. Allahu Rabbi, hebat. Ya, ini yang penting. Beliau dikatakan
beliau dikatakan Adam yang kedua selepas Nabi Adam AS. Kerana beliau bapa bangsa daripada generasi kedua setelah Allah menghapuskan bumi daripada dosa syirik dan perkara mungkar. Beliau yang menyelamatkan sebahagian makhluk daripada terhapus di muka bumi. Masa itu anak isteri Nabi Nuh pun tak mau taat, anak isteri pun tak mau. Cuba bayangkan, kita resah tau kalau anak kita payah nak sembahyang. Ya, sebab itu kita kena tarbiyah. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ada 4 perkara kena kita jaga. Qad aflahal mu'minun, Allah kata berjayalah orang yang beriman. Pertama, allazina hum li salatihim khashi'un, dia dapat mendirikan sembahyang dengan khusyuk. Kedua, wallazina hum 'anil mu'ridun, dia boleh meninggalkan maksiat. Maksiat yang paling bahaya, maksiat mengumpat orang. Ini sekarang ni cerita mengumpat orang je. Tengok YouTube umpat sana tak baik, sana tak baik, sana tak baik. Allah pening kepala, tak usah tengok lah. Ya, kalau tengok YouTube, kutuk sana, kutuk sini, Allah Rabbi, tak usah tengok lah. Saya pun malas nak tengok. Tak? Ya. Yang ketiga, wallazina hum li zakati fa'ilun. Ya tak? Kita kena meluarkan zakat. Zakat ditanggungjawab kita. Zakat pendapatan, zakat pertanian. Ya. Zakat apa lagi? Zakat perdagangan. Orang berniaga keluar zakat, oi. Alah ustaz, aku menjaga ikan goreng je ustaz. Aku menjaga ikan kering ustaz. Jangan. Sahabat saya di Brunei Darussalam, namanya Haji Jamaluddin. Dia jual berata-rata belacan dengan ikan kering je. Belacan dengan ikan kering. Bukan terkenal, belacan ikan kering. Sampai sekarang dia punya tulis belacan Haji Jamaluddin bin Raub. Tapi belacan dia laku sampai Sabah, sampai Sarawak. Itu menjaganya. Welfare ada 3. Saya baru pergi rumah dia. Baru ni dia tengah sakit, saya pergi tengok. Welfare ada 3. Tokek belacan dengan tokek ikan kering, ikan gelaba, ikan apa lagi? Ni. Itu ya rezeki Allah. Dulu jual ikan aja, tapi Allah nak bagi rezeki, murah rezeki, berkat. Kalau tak percaya, tuan pergi sana, pergi rumah dia, ikut saya ke Brunei. Dibagi belacan banyak, sekilo, pergi je. Kau bawa balik lah. Aku tak bawa balik belacan. Tak? Masuk dalam kargo. Kalau tak masuk kargo, baunya semerbak lah. Kalah durian musangking. Belacan, ya, tapi kaya. Rezeki, sumber rezeki ni banyak. Bukan itu aja. Baik, wajib keluar zakat. Ya tak? Sebab dia mendapat pendapatan dari perdagangan dia. Ya tak? Kalau tuan banyak kebun, duduk kat sini, di Indonesia berekar-ekar kebunnya, wajib zakat. Ya tak? Ni. Bila kita rezeki di Kuala Lumpur, zakatnya kena keluar kat Kuala Lumpur. Tak? Jangan tak faham. Ini kita kerja kat Kuala Lumpur, zakat hantar ke Kelantan, contohlah. Tak? Orang Kelantan berterima zakat, apa pula kena-mengena? Kena hantar kat Kuala Lumpur. Ya, jiran tetangga kita yang berhak menerima zakat, saudara mara kita terdekat yang berhak menerima zakat. Cari dulu saudara mara kita, anak buah kita yang agak-agak susah, Ibnu Sabil yang anaknya sekolah, itu yang berhak menerima zakat. Ya, kalau payah-payah nak bagi agih-agih atau PPZ selesai semua. Ya tak? PPZ kira tak ini zakat dah. Ni. Baik.
Itu kisah Nabi Nuh AS. Kerana beliau mengarungi generasi yang zaman itu. Beliau yang menyelamatkan sebagian daripada makhluk daripada terputus di muka bumi. Ketika itu orang-orangnya, kaumnya degil. Cuba bayangkan, sehingga kan Nabi Nuh minta bantuan Allah Ta'ala. Wahai Allah, aku tak mampu dengan kaumku yang degil ini. Apakah jalan kiranya? Allah bagi kata, kau buat bahtera. Allah suruh buat bahtera. Apa pun terlambat bahtera di tengah padang pasir. Allah lagi tahu. Lalu dibuatlah bahtera. Mintalah bantu jin. Jin ada yang kuat, yang besar. Tak? Minta bantuan jin. Setelah bahtera itu siap, orang-orang kaumnya mendatangkan kotor, najis, berak di atas bahtera itu. Allah bagi balak kepada kaum itu, gatal. Jatuh satu hamba Allah tengah garu-garu buang air besar, pak jatuh. Berlumuran dengan najis. Sebur pula bagi tahu orang lain. Oh, orang lain pun datang kena gatal. Habis najis yang di bahtera itu dikorek dia. Kebengang dia. Namanya bodoh. Tapi Allah nak uji. Akhirnya anaknya sendiri pun tak mau ikut, kata Nabi Nuh. Isterinya pun tak mau ikut. Inilah yang siapa saja hayawan dan siapa saja yang ikut dengan Nabi Nuh terselamat daripada banjir bah yang tinggi. Ini zaman Nabi Nuh. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim AS, beliau sanggup mengorbankan kepentingan dirinya dan anaknya yang disayangi. Tuan-tuan pun tahulah cerita Nabi Ibrahim berkorban, yang meninggalkan syariat. Apa dia syariat? Ni syariat banyak yang tinggal Nabi Ibrahim. Apa dia? Satu, menunaikan ibadah haji. Tapi zaman Nabi Ibrahim melontar jumrah. Zaman Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya, ya tak? Diusik oleh syaitan. Kata syaitan, Ibrahim, apalah kebodohnya kau nak sembelih anak kamu? Tak. Lalu dibaling 7 biji batu kepada syaitan. Lari syaitan. Nabi Ibrahim pergi satu tempat lagi, datang lagi syaitan kacau. Itulah jadi jumrah. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Itu syariat. Ya, Nabi Ibrahim AS. Yang kita pergi haji bermahal-mahal ni, itu syariat Nabi Ibrahim. Aja syariat sunnah yang dilakukan kepada Siti Hajar, tak ramai yang buat. Yang ada buat apa? Sunat bagi wanita yang baru lahir. Ya tak? Anak bayi yang baru lahir disunat. Apa lagi yang tak buat? Ada puan pakai anting-anting? Ada tak? Ni nak tanya, ada pakai anting-anting tak? Ada, dapat sunnah tu. Pakailah, dapat sunnah. Tak ada. Tengok. Itu sunnah. Ya, Sarah pakaikan anting-anting kepada Siti Hajar supaya tak cantik. Rupanya perempuan pakai anting-anting lagi cantik. Tak percaya? Ada isteri lah. Pakaikan anting-anting. Tapi yang berlian lah, pakai berlian. Wow. Laki-laki pakai anting-anting ustaz. Itu separuh pondan. Bukan anting-anting saja ustaz, cucuk hidung. Anting-anting itu sunnah. Jadi syariat tu sunnah. Tapi orang tak buat. Apa dia? Selain pada anting-anting, celak. Ada pakai celak tak? Saya pakai celak. Celak mata. Tapi celak bekah lah. Jangan celak yang hijau, kuning, merah, biru. Itu macam hantu jadi. Celak tu, itu syariat yang dilakukan oleh Sarah kepada Siti Hajar. Kita tak buat. Benda-benda tu sunat. Saya ingat tuan guru saya, Pak Tuan Ghazali, sampai dia meninggal, dia tak pernah tinggal pakai celak bakah. Tuan guru saya, daripada mata dia tak boleh pakai cermin, akhirnya dia tak pakai cermin. Pak Tuan Ghazali, satu ulama besar, ya,
Satu ketika Sultan Yusuf nak lantik dia jadi mufti, dia kata saya tak boleh tuanku nak jadi mufti sebab saya tidak ramai anak. Lalu Sultan Yusuf, bapa kepada Sultan Azlan, suruh dia kahwin. Bukan anak itu tuanku, anak murid. Lalu dia buat pondok di Bagan Datuk. Sekolah yang akan belajar pondok Bagan Datuk. Tu. Sampailah ke cucu-cuci cicit dia yang mengajar sampai sekarang. Sekarang pakai asrama, tak ada pondok lagi. Nah, dia dua saudara angkat dia, iaitu Syekh Bosin yang duduk di Pulau Pinang, buat pondok keduanya. Dan diminta oleh Sultan Yusuf, dia sebagai orang yang menemuduga mufti negeri Perak. Tu. Tapi dia tak mau jadi mufti. Sebab saya tak ramai murid. Sultan Yusuf suruh kahwin, ramaikan anak. Bukan sebab murid itu bukan anak, tapi anak didik. Tengok anak-anak murid dia semua dah alhamdulillah berjaya. Ya, termasuklah saya sendiri sebagai anak murid, sebab saya ambil 2 tahun aliyah dengan dia, Pak Tuan Guru Tuan Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan. Sebab itulah kita selalu doakan guru-guru kita. Ya, kita doakan guru kita, kirim selalu Fatihah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghapuskan kepercayaan karut-marut seperti penyembahan berhala, walaupun terpaksa berdepan dengan Raja Namrud yang kejam. Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, dilestekkan ke tempat bara api. Cuba bayangkan. Tapi Nabi Ibrahim dengan tenang dan tabah hadapi bagaimanapun dalam timbunan yang api yang besar, tetapi dengan pertolongan Allah SWT tidak memberi apa-apa kesan buruk kepada Nabi Ibrahim. Beliau juga dikatakan bapa agama dan bapa mujahid, kerana beliau insan yang mula-mula berjihad fisabilillah menegakkan agama Islam. Ini Nabi Ibrahim. Kita ambil sirah tadi, syariat Nabi Ibrahim macam mana. Nabi Ibrahim dia uji bertahun-tahun berumah tangga dengan Sarah, tak dia kesurian. Akhirnya dah umur Nabi Ibrahim 80 tahun, Sarah 80 tahun, didatangi oleh 2 malaikat menceritakan kabar gembira, kamu akan dapat zuriat wahai Ibrahim dengan isterimu yang pertama Sarah. Ketika itu Nabi Ismail dah besar. Apa kata Sarah? Aku dah tua. Tak? Kita ni umur 80 tahun tu pun amai-amai je. Betul tak? Pak Din? Ya, kata dia. 80 tahun tepuk amai-amai, tak mampu dah. Tak? Perempuan tak kisah, dia menunggu je. Yang ni suami ni, ya, macam mana? Tak? Sampai dah, sampai saat dia tambah pula kena darah tinggi, kencing manis, tak bangun dia. Pujuk-pujuk pun tak bangun. Oh awang, cepatlah engkau bangun. Macam mana aku nak bangun? Aku dah tak mampu. Tak? Sisi mengadulah, awang dah tak bangun. Apa nak buat? Tepuk amai-amai lah. Tak? Tepuk amai-amai, belalang kubu-kubu. Apa nak buat? Itu dah fitrah. Ada yang mampu. Tak? Itu nasib rezeki. Dia tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, InsyaAllah tak makan ubat hospital. Betul? Satu hari saya jumpa satu hamba Allah. Saya lalu bagi tazkirah Jumaat di Negeri Sembilan. Dia jumpa saya. Ustaz dikenalkan, ini anak saya. Anak tuan? Tuan berapa umur dah? 73 Ustaz. Ini anak tuan? Bukan, ini isteri saya. Isteri saya baru umur masuk 29 tahun. 29 tahun apa lagi? Tak? Teng. 29 tahun. Tak? Benih masih banyak lagi. Ini anak saya. Tak terkejut kita. 73 tahun. Awak tepuk amai-amai lah.
Macam mana? Boleh lagi ustaz, kata dia. Ya tak? Tak sama. Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul, baru 80 tahun, tak heran Allah nak kurniakan, dapatlah zuriat bernama Nabi Ishaq alaihissalam, anak yang kedua daripada isteri pertama. Ini satu bukti. Yang ketiganya Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah kita sambung masa akan datang ya. Bulan depan direzekikan kita bertemu. Jangan tunggu lama-lama, insyaAllah kita jumpa bulan depan. Jadilah itu je perkongsian kita yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan atas seronok, tak tidur. Kalau dengar kuliah ni tak tidur seronok saya. Tapi kalau dia angguk-angguk, wallahualam. Mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah.